عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى موته المصلى عليه رضي الله عنه. Dan lafaz hadis adalah riwayat Imam Muslim. Beliau yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadammana Allah liman kharaja fi sabili la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fahuwa alayya dhaminun an udkhilahu al-jannah aw urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin aw ghanima walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa jaa yawmal qiyamati kahiyatihi hina kulli lawnuhu lawnu dam wa rihuhu misk walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lawla an yashqa 'ala al-muslimin ma qa'adtu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillahi abada walakin la ajidu sa'a fa ahmilahum wa la yajiduna sa'a wa yashaqqu 'alayhim an yataqallafu 'anni walladhi nafsu Muhammadin biyadihi لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. Riwayat maksudnya Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menjamin seseorang yang keluar berjuang di jalannya. Ini melalui firman-Nya. Dia tidak keluar selain berjihad di jalanku atas dasar iman denganku dan membenarkan Rasulku. Ini kata apa, matlamat ataupun sebab utama seseorang muslim itu pergi berjihad. Maka aku penjaminnya untuk memasukkannya ke dalam syurga jika gugur syahid, atau mengembalikannya ke rumah dan dia keluar daripadanya dengan beroleh pahala dan harta rampasan. Dua-dua baik, sama ada syahid fi sabilillah atau tak syahid tapi balik ke rumah, kedua-duanya mendapat pandangan Allah. Maksudnya apa? Dia mendapat limpahan kurnia daripada Allah. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, ini sumpah, tidak ada satu luka yang dialami seseorang jalan Allah melainkan luka itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan asal ketika ia terjadi. Warnanya adalah warna darah dan baunya adalah haruman kasturi. InsyaAllah. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, kiranya tidak kerana khawatir akan bebanan yang memberatkan kaum muslimin, nescaya saya tidak akan terlepas daripada turut serta berperang bersama tentera kaum muslimin di jalan Allah buat selama-lamanya. Tetapi saya tidak ada pembiayaan lalu boleh membawa mereka semuanya. Mereka juga tidak ada kemampuan untuk berperang. Dalam masa yang sama mereka merasa berat untuk tidak ikut berperang bersama saya. Sebaik Nabi tahu, kalau kata jihad ni sentiasa jihad susah. Jadi Nabi faham dan Nabi tahu kondisi umat dia. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya saya gembira apabila saya boleh berperang di jalan Allah lalu gugur, kemudian saya berperang lagi setelah dihidupkan kembali lalu gugur, mana mati syahid, kemudian saya berperang lagi setelah dihidupkan kembali lalu gugur lagi. Maknanya Nabi kata fadilat, kelebihan berjihad ini. Nabi kata kalau boleh aku nak berperang mati, nak minta Tuhan hidupkan balik, perang lagi mati. Lepas tu dah mati minta Tuhan hidupkan balik, perang lagi. Macam tu sekali nak gambarkan fadilat berjihad. Fadilat berjihad. Sebab itu kalau kita baca ayat-ayat Quran berkenaan dengan jihad, sama juga berkenaan dengan hijrah. Hijrah dan jihad ni merupakan, kita kata apa penentu. Pertama, penentu bahawa seseorang itu tidak munafik.
Ada kesanggupan dia keluar berjihad, kesanggupan dia berhijrah sama-sama Nabi. Kalau tuan-tuan dengan saya punya tafsiran di Ikimah tengah-tengah cerita bab minggu depan. Kesanggupan untuk berjihad, kesanggupan untuk berhijrah ini menjadi penentu betapa seorang itu tidak munafik, sahabat Nabi. Yang kedua, seorang itu sanggup, kesanggupan dia untuk pergi berjihad itu menunjukkan keimanan dia yang begitu hebat, kesetiaan dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi penentu bahawa seseorang itu layak atau tidak menjadi teman setia. Maknanya kalau dia tidak berhijrah lagi ketika itu, pada zaman Nabi lah. Maksudnya kalau seorang itu tidak berhijrah, tak pergi ke Madinah berhijrah bersama-sama Nabi, maknanya selagi dia tak berhijrah, tak boleh kata dia ni layak atau tidak untuk dijadikan teman. Wala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Itu nak kata silih tak silih. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim berkata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah ya ma ya'dilu al-jihad fi sabilillah, qala la tastati'una فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. Maksudnya, seseorang pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang menyamai jihad jalan Allah? Baginda menjawab, kalian tidak mampu melakukan. Para sahabat mengulangi pertanyaan itu kepada baginda sebanyak 2 atau 3 kali. Sebenarnya dijawab baginda, kalian tidak mampu melakukannya. Kemudian baginda bersabda, perumpamaan seseorang yang berjihad di jalan Allah adalah seperti seseorang yang berpuasa di waktu siang dan taat kepada ayat-ayat Allah. Dia tidak akan merasa letih dan jemu disebabkan solat dan puasa tersebut sehingga orang yang berjihad itu kembali ke rumah. Cerita masa saya baca tafsir surah Al-Anfal ke Taubah, saya ingat lama dah. Kisah Al-Khalid ibn Walid. Dia tahu siapa dia kan? Dia panglima tentera perang ketika zaman belum Islam dan selepas Islam. Maksudnya dia ni hero lah, kan, panglima tentera ketika sebelum Islam, ketika dalam perang apa? Perang Badar. Perang Uhud. Dalam perang Uhud, dan dia juga tentera, panglima tentera selepas Islam. Nak kata hebat. Tapi dia tak mati dalam peperangan. Dia mati macam orang lain. Dan ketika dia di atas, orang kata apa, di atas pembaringannya masa dia nak meninggal, dia menangis. Dia kata, dia menangisi sebab dia tak dapat syahid fi sabilillah. Dia kata orang lain dapat syahid pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mati menentang musuh-musuh Allah. Dan dia adalah seorang yang tidak menyertai peperangan melainkan dengan penuh keberanian. Dia luka-luka dia penuh di badan, kan? Penuh di bahagian depan, belakang tak ada luka, jual. Berhadapan, berhadapan, bukan orang lagi punya orang. Dia kata, dan aku kini sedang mati. Dia kata sedang mati, bukan dah nak mati lah. Di atas katil seperti kaldai yang mati. Dia sedih. Dia kata, dan aku sekarang sedang mati seperti matinya kaldai.
Maknanya juga bukanlah dia menolak takdir, tidak, tapi nak kata dia punya semangat nak mati, nak syahid fi sabilillah, tapi Allah tak ambil nyawa dia di situ. Jadi tapi dia adalah sahabat yang mulia dan digelar sebagai Saifullahil Maslul, kan? Pedang Allah yang terhunus. Dan senang dapat gelaran pedang Allah, kan? Ini bukan main-main. Dia pula sedih, kan? Sebab tak dapat mati syahid. Sebab itu yang menggerunkan pihak musuh-musuh Allah. Sebab para sahabat Nabi, dia pergi berjihad, dia nak mati. Itu memang bermati-matian, kan? Bukan berhidup-hidupan, tak ada. Dia berjuang bermati-matian, nak mati. Sebab apa? Allah dah jadikan dalam hadis pun kita baca. Mereka dapat merasakan dan meyakini tentang kemanisan mati syahid. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati 100 darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajatayn kama baina as-samaa'i wal ardh. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam syurga itu terdapat 100 darjat yang Allah sediakan untuk para pejuang di jalan Allah. Ruang di antara dua darjat itu adalah seperti ruang di antara langit dan bumi. Okay? Ini tak terbayang kita macam mana keadaan sebenar, kita tak terbayang. Nak kata mulianya orang yang berjuang, yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia lagi dan di syurga. Di dunia Allah Ta'ala tunjukkan tanda-tanda kemuliaan pada dia. Jadi hadis tadi yang hadis yang sebelum ni, orang kata tidak ada luka, kan? Nanti dia datang dengan luka-luka dia, dengan darah-darahnya. Baik itu bila orang mati syahid ni, maksudnya mati syahid pada jalan Allah, diperang, dia tak perlu terus dengan bajunya sahaja. Dia dikafankan dengan bajunya sahaja. Apa yang ada di badan itu terus dikebumikan. Baik. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Jabr radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baghat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar." Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, dua kaki seorang hamba yang berdebu disebabkan melangkah di jalan Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata beliau berkata, sami'tu abi radhiyallahu anhu wa huwa bi hadratil adu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwab al-jannati tahta dhilal as-suyuf. Maksudnya saya telah mendengar bapa saya radhiyallahu anhu berkata di saat sudah berhadapan dengan musuh, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu syurga itu berada di bawah bayangan pedang. Dia dah nampak syurga dan dia nak pergi perang tu, kan? Jadi sebab itu kalau kita nak kiaskanlah, betul kita kata mujahid fi sabilillah ni dalam konteks peperangan tu konteks yang khusus. Tapi kalau kita nak keluarkan daripada konteks itu, maknanya kita nak kata pahala yang sama pada orang yang berjuang tapi bukan dalam konteks perang, saya tak berani. Saya tak berani untuk berbuat demikian. Kerana apa? Sama ke? Sama ke orang pergi berjihad, perang pada jalan Allah, angkat pedang, lawan pedang, itu pedang lah kan, berperang, angkat senjata. Saat antara hidup dengan mati, tak tahu sama ada kalau konteks ini peluru datang bila tanya tentera kita kan sekarang. Adakah sama situasi itu dengan situasi orang yang tak ada dalam keadaan itu? Kan?
Ya, kalau kita kata betul lah, kita kata konsep jihad itu kita boleh faham dari yang luas. Tapi jihad dalam konteks peperangan ini terlalu istimewa. Saya boleh cakap begitu lah. Terlalu istimewa di sisi Allah dan Rasul. Takkan sama dengan berjihad pada jalan Allah, tapi dalam konteks lain. Mengaji, datang kuliah, sembahyang subuh, Jumaat. Tak mahu apa? Mana datang sebuah? Takkan sama. Ya. Kalau sama lah, ramai dah tak beli berat. Sama je. Kan? Ya. Jadi itu dia. Sebab itu kalau kita baca dalam ayat Quran, para sahabat, penghayatan para sahabat terhadap Al-Quran, tentang ayat-ayat jihad, tentang ayat-ayat infak, ya, sampai menangis sebab tak ada benda yang nak disumbangkan, yang nak diinfakkan. Kan? Ini yang kata hebat sangat ni para sahabat. Ya. Tapi itu wajib. Ya, dia kata Imam Muslim mengatakan daripada Abu Radhiallahu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syub'ati min an-nifaq. Mata ala syu'bati min an-nifaq. Ini kita takut. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati sedangkan dia belum pernah berperang di jalan Allah dan dia tidak pernah berniat untuk berperang di jalan Allah, paling kurang niat, maka dia mati dalam salah satu cabang daripada nifaq. Nifaqnya apa? Munafik. Alhamdulillah. Dan tanah niat. Walaupun kita tak berkesempatan. Dalam konteks itu mungkin berbeza dengan apa yang berlaku di Palestin, ya, di negara-negara Islam yang lain. Dan kita pun tidaklah sampai mahu berdoa, dia pegang kat Malaysia ni boleh aku join, jangan. Itu tak pandai sama dia, kan? Tapi kalau takdir Tuhan memerlukan perkara itu, sambung tak? Kena ada persanggupan, ada niat. Ya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengatakan daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khair faqad ghaza. Ini antara konteks yang lain pula, sikitlah lain, tapi masih lagi dalam konteks berperang juga. Tapi dia menyediakan orang untuk berperang. Maksudnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mempersiapkan orang yang berperang di jalan Allah, dia, maksudnya disiapkan keperluan orang, kan? Ya, macam mana yang dibuat oleh Sayyidina Uthman bin Affan dalam peperangan-peperangan, kan? Dikeluarkan, disediakan 500 ekor kuda siap dengan berperangan untuk jihad fisabilillah. Contoh, ya. Maka dia juga telah berperang. Sesiapa yang melayani keluarga orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, maknanya bila syahid meninggalkan keluarga dia, kita tolong keluarga. Setelah kematiannya, maka dia juga telah berperang. Masih banyak lagi hadis yang membicarakan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah, baik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim maupun selainnya. Banyak lagi hadis yang berkaitan dengan ini. Dia membuktikan kepada kita bahawa Islam yang sampai kepada kita ini bukanlah lahir daripada sesuatu yang mudah, tapi sampai kepada kita dengan jihad, dengan perjuangan. Nabi SAW khususnya, dan juga para sahabat, ya, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in, dan sampailah ke kita. Mana kalau mereka semua ni buat keputusan tak berjihad, habislah, tak sampai Islam kita pagi-pagi dah ada lain lagi. Tahu? Kan? Kalau lah mereka tu semua keputusan tak nak jihad, tak pergi berjihad, kita ni tak tahu sembahyang menghadap mana, tak tahu.
Itu agama asal orang Nusantara dulu kan, dululah. Alhamdulillah. Jadi bila kita faham maksud jihad ini, maka tanya diri kita, apakah perjuangan ataupun pengorbanan yang telah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nak bangun subuh pun payah. Nak datang subuh pun payah. Nak bersedekah pun payah. Nak istiqamah bersedekah pun lagi payah. Ya. Dan tanya dalam jihad, tanya benda untuk kebaikan kita sendiri pun kita tak buat. Mana jauh sangatlah kita ni dengan para sahabat. Dia jauh. Dan sahabat Nabi je yang bawa-bawa ni pun tengok. Sebahagian gambaran jihad para sahabat radhiyallahu anhu ini dibawakan hadis-hadis berkenaan dengan gambaran macam mana sahabat tu. Kan? Sebab tu kita kena tengok para sahabat, baca kitab-kitab contoh Hayatus Sahabah kan, tentang kehidupan para sahabat. Sebab mereka ni lah bukti hidup kan, bukti hidup pada zaman Nabi, bukti hidup dia sendiri. Tengok Quran tu turun, Nabi tu sampaikan wahyu, bacakan Quran pada mereka, mereka sendiri yang dengar apa yang Nabi suruh. Bayang. Sebab tu sahabat ni dia punya level bukan main-main tuan. Jadi kita nak tahu macam mana mereka praktis, macam mana mereka amalkan Al-Quran itu, macam mana mereka bentuk corakkan kehidupan mereka seperti mana yang dikehendaki Allah dan Rasul. Nabi kata ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitu muqtadaitu. Sahabat-sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Sesiapa pun dalam kalangan mereka kamu jadikan sebagai panduan, ihtadaitum, kamu akan beroleh petunjuk dan hidayah Allah. Sebab itu jangan kutuk para sahabat. Walaupun para sahabat itu mungkin ada kontroversi selepas wafatan Nabi. Kita baca cerita dia ada kontroversi sikit lah. Tak, jangan sekali kita keluar perkataan mengkritik mereka, tak boleh. Kerana mereka adalah orang yang telah diridai Allah. Kan? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kan? Sahabat ni dua je. Sahabat ni dua je. Tak muhajirin, ansar tu je. Tak ada sahabat muhajirin pun tidak, ansar pun tidak. Tak ada. Kan? Sebab ada mereka muhajirin ataupun ansar. Walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allahu Akbar. Semana tuan ya? Jadi kita ni ikutlah para sahabat. Kan? Imam Muslim mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqu al-musyrikeen ila Badr. Wa ja'a al-musyrikuun fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la yaqdamanna ahadun minkum illa shay'in hatta akuna ana duna. Falana al-musyrikuun fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumu ila jannah 'arduha as-samawati wal ardh." Qala yaqulu قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. Subhanallah. Hebat sahabatnya tuan. Ya. Sahabat. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah bertolak hingga mendahului pasukan musyrikin sampai ke Badar, perang Badar. Tidak lama kemudian pasukan musyrikin datang, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, janganlah sekali-kali seseorang daripada kalangan kalian
maju sedikit pun, melainkan saya akan maju terlebih dahulu. Kata Rasulullah SAW. Pasukan musyrikin terus menghampiri, lalu Rasulullah SAW bersabda, bangunlah kalian menuju ke syurga seluas langit dan bumi. Allah. Mana tak semangat Nabi cakap macam tu kan? Allah ni kena kata hebat dan bijaksananya Nabi SAW. Dia bukan menggerakkan sahabat tu dengan apa? Dengan iman. Ya. Yang menolak sahabat ke depan, mengangkat pedang berlawan itu bukan semata-mata semangat, tetapi iman tu. Tengok kan? Bangunlah kalian menuju ke syurga seluas langit dan bumi. Bukan orang pergi perang, bukan. Bangun pergi ke syurga kamu. Bayangkan. Ya. Beliau Anas berkata, Umair bin Al-Hamam Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, syurga seluas langit dan bumi? Bagi dia menjawab, ya. Umair berkata, wah ni maksudnya keseronokan. Bakhil ni biasa perkataan yang orang Arab ucapkan menunjukkan dia sedang dalam keadaan bersemangat. Ya. Lantas Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuatmu berkata wah? Beliau menjawab, tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah, melainkan saya berharap agar saya menjadi salah seorang penghuni. Dia dah kata iman dia dah memberikan reaksi kepada seruan Nabi. Pada seruan Nabi. Kita tak boleh nak bayang tuan keadaan ketika peperangan. Kalau kita tak pernah perang, dulu main tembak-tembak pistol kecil-kecil untuk habis air. Kita tak pernah rasa. Jadi macam mana kita nak cerita? Kan? Keadaan genting itu, keadaan musuh sedang menghampiri, mati sedang di hadapan mata. Kan? Yang datang tu, musuh tu bukan datang dengan ganggung kan? Dia bawa senjata nak bunuh kita. Kan? Mana je keadaan kita pun tak tahu. Saya boleh baca cerita tentang hakikat sebenar kefahaman tentang hadis ini. Hanyalah mereka yang mengalami ini, iaitu para sahabat. Kita hanya orang akhir zaman yang penuh dengan dosa. Yang kadang-kadang berkata tidak ada di hati. Cakap bukan main, hati lain. Kita lah. Saya kata kita bukan tuan-tuan, kita. Faham tu? Tengok mana tadi? Bagi dia bersabda, sesungguhnya kamu termasuk salah seorang penghuninya. Tengok, Nabi bagi jaminan syurga ketika sedang perang tu kepada Umair. Pada Umair. Kan? Ayang tuan Nabi jamin syurga. Kalau orang lain jamin tak pakai. Kan? Anak syurga. Suka orang guna perkataan anak syurga lah, apa syurga lah. Kau tahu maksud syurga tak? Kan? Kadang semua pening. Anak syurga ni bila dia dah mati, kalau budak tu meninggal kecil, meninggal ketika dia belum balik, itu boleh kita kata anak syurga. Kalau dia hidup lagi, belum tentu. Takut-takut masa kecil macam anak syurga, jadi besar macam bapak neraka. Alhamdulillah, dah maaf kau kata tu. Tak, maksud saya tak tepat perkataan tu. Anak syurga tu tak tepat. Kalau masih hidup, kalau dia dah meninggal, dia belum balik, kan? Atau budak yang OKU cacat, dia cacat kekal. So itu logik tak betul lah tu. Sebab dia tidak ditaklifkan. Dia tak dosa lah. Tak apa, betul lah. Anak syurga sungguh lah. Tapi dia tiba-tiba anak syurga. Kau tahu dia masuk syurga ke tidak? Jangan. Ini bahasa-bahasa dalam textbook lah ni. Kan? Bahasa-bahasa nampak bagus kan? Dia nampak bagus. Ya, jangan. Kita usilah agama ni jangan main-main. Ada benda boleh buat, boleh cakap sembrono kan, orang kata hati bercakap, ada benda tahu. Dia ada tempat dan keadaan situasi yang tertentu sahaja. Ya. Mana tadi?
Tengok kita tengok betapa seronoknya Umair bila Nabi cakap macam tu. Lalu Umair mengeluarkan beberapa kurma daripada tempat simpanan anak panahnya dan memakannya. Nak pegang makan kurma macam ya. Kemudian beliau berkata, sekiranya saya diberi umur sehingga selesai memakan kurma-kurma ini, sesungguhnya ia adalah hidup yang terlalu lama di dunia. Itu dia dah makau lain tu, dia dah lain, dia dah semangat dia dah lain tu. Kan? Maksudnya dia tak sabar nak pergi pegang tu. Ya. Rasa tak sempat nak habiskan kurma nak pegang sekarang tu. Allah. Ya. Lantas beliau membuang kurma yang ada padanya dan bangun memerangi mereka pasukan musyrikin sehingga beliau terbunuh gugur sebagai syahid. Itu dia. Itulah gambaran yang saya tak tahu nak cakap macam mana, tuan-tuan faham sudah. Kan? Dan kita baca kisah sahabat-sahabat, kan? Kisah siapa nama sahabat yang pergi berperang pada malam pertama. Tahu? Apa nama dia? Hanzalah. Itu sebutan yang betul. Hanzalah. Bolehlah Melayu buat kan? Kan? Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah. Dipanggil Ghasilul Malaikah. Ya, sahabat yang mati syahid pada malam pertama belum sempat mandi wajib. Maksudnya pun dia dimandikan oleh malaikat. Bila sahabat jumpa mayat dia, jenazah dia, mayat dia seolah-olah baru lepas kena mandi. Subhanallah. Dah mandi siap. Tuan-tuan hebat. Ada sahabat yang saya tengok nama dia. Pernah cerita kat sini sebut dia. Dia pergi berjihad dalam keadaan dia tak sembahyang. Kenapa dia masuk Islam? Lepas masuk Islam ada panggilan jihad. Dia pergi berjihad. Meninggal syahid. Nabi kata apa? Hari ini kita menyaksikan seorang sahabat kita yang masuk syurga sedangkan dia tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga tak pernah sembah Allah. Sebablah dia tak sempat nak sembahyang. Bukan kataan itu bukan satu penghinaan, tapi satu kemuliaan. Tak sempat nak sembahyang, pergi berjihad. Syahid. Subhanallah. Terus pilih kan. Jadi itulah tuan. Ya. Kematian dalam peperangan kan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semalam ke 2 hari lepas ada orang tahu kan dekat Pangi bukan Pangi Syalam ya muazzin kan dia ni bukan Bilal suruh tu pun baru beberapa hari katanya dia semangat nak azankan subuh ni. Lepas tengah-tengah azan tu jatuh meninggal. Subhanallah. Ini semua kematian yang kita patut cemburui. Bukan saya suruh tuan-tuan berebut azan berbagi marah Bilal sekarang. Kan? Bilal bukan. Maksud saya kita berdoa biar kita nanti Allah ambil nyawa dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan kita beribadah. Kan? Kalau boleh dalam keadaan sujud Allah. Ya? Sujud dalam masjid. Kan? Yang dalam kita tengok ada banyak gambar di Masjidil Haram kan, ada dalam Masjid Nabawi. Meninggal dalam Masjid Nabawi. Ada dalam keadaan ihram, sedang berihram. Satu mati dalam keadaan berihram, dia dikumikan ihram. Dikumikan dengan dikafankan dengan kain ihramnya. Maksudnya sebagai saksi bahawa dia sedang melakukan ibadah haji dan umrah. Ya. Hebatnya. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ghaba ammi Anas bin Nadhr
radhiyallahu anhu an qital Badr, faqala ya Rasulullah ghibtu an awwal qital qatalta musyrikin. La in Allahu ashhadani qital musyrikin la yarayanna Allahu ma asna. Falamma kana yawm Uhud. Jadi para sahabat yang tak sempat pergi berjihad ketika perang Badar, dia punya semangat, dia rasa rugi sebab tak pergi perang Badar. Sebab tu masa perang Uhud, kalau tuan-tuan baca sirah, asal-asalnya Nabi nak ajak bertahan di dalam kota Madinah asal. Tapi sebabkan yang muda-muda, terutama yang muda-muda ni seronok dengar cerita Badar yang kan kita menang kan. Seronok best lah dapat pergi perang, dapat bunuh musuh-musuh Allah ni. Kami nak perang. Bila kata nak perang aja, dia masuk pula semangat. Nabi tanya, buat mesyuarat. Nabi tanya, kan, macam mana kita nak duduk dalam ke nak duduk luar? Nak bertahan ke kita nak keluar daripada Madinah? Yang muda-muda terutama yang tak perang, yang tak pergi perang Badar ni, apa lagi? Cadangan lah. Kan? Nah, kami nak keluar apa? Kita duduk di luar. Tak boleh keluar daripada Madinah. Jangan bertahan di Madinah. Okay. Lalu sedangkan sahabat-sahabat yang lain kata, ada yang kata tak apalah, kita tak payah keluar, duduk di Madinah, kita bertahan je lah di Madinah. Kalau musuh datang, kita serang. Jadi Nabi SAW tengok keadaan dia. Jadi Nabi buat keputusan. Nabi kata biar aku masuk rumah dulu. Aku balik rumah dulu. Nabi balik ke rumah, Nabi pakai baju perang. Siap baju perang. Nabi pun keluar. Ketika Nabi pakai baju perang tu ke dalam rumah, para sahabat ni dia bercakap sama-sama dia. Dan para sahabat yang tadi semangat tadi tu rasa bersalah. Ada dalam rasa bersalah. Sebab apa? Mereka merasa mereka telah menyusahkan Nabi. Sebab nak ajak keluar daripada Madinah. Tuan-tuan, Nabi perang umur berapa? Nabi perang umur berapa? 3 dah. 53. Campur 2 lah. Perang Badar tahun 2 Hijrah, perang Uhud tahun 4, tahun 3. Tambahlah 55-56 tu. Kalau orang kita ni, siapa 56 ni? Mengaku, berak dah mengaku kan. Tak mengaku lah orang kita ni. Apa tak mengaku? Astagfirullah, saya bukan tua, saya lama. Cik, tua-tua lah cakap apa? Semua kita tua. Tuhan beri kesembuhan. Penyakit tu semua boleh sembuh macam 2 je. Mati dan tua. 2 je tak boleh sembuh. Tak mengaku. Ya, selamat ulang tahun kelahiran yang ke. La ilallah, macam orang nak tahu dia umur berapa. Orang kan nak mengaku umur pun takut. Bukan berperang. 56 dah pencen dah. Keserian dah pencen pun Nabi perang. Lutut dah sakit, sembahyang atas kursi, contoh kan. Ya, nak bangun daripada duduk bawah ke atas pun gigil-gigil kan. Nabi perang, bayanglah. Saya bukan kata Nabi itu macam kita, tidak. Nak bagi kita bayangkan betapa umur yang begitu secara adatnya. Kita secara adatnya taklah sekuat pemuda yang umur 30-an, 40 benar, 40 dah tak kuat sangat dah. 30-an, 20-an. Tak puluh kan, tak apa dah. Keberang ni buat. Nak kahwin lagi kan. Contoh. Ya, jadi bayangkan. Jadi sahabat-sahabat tu rasa bersalah. Bila Nabi keluar ada, tengok Nabi dah pakai baju perang. Pun ada sahabat kata, ya Rasulullah, kalau kau tak nak keluar pun tak apa, kami rela.
Maksudnya nak tarik balik kata-kata tadi atau cadangan tadi, ditarik balik. Nabi kata, wallahi, demi Allah, tidak akan ada seorang rasul yang memakai pakaian perangnya sehinggalah dia berjihad pada jalan Allah, sama ada Allah tentukan ia menang ataupun sebaliknya. Faham tak? Nabi kata, aku dah pakai baju perang ni, kau nak suruh apa nama pula, nak tarik balik pula? Tak ada. Kita pergi, mati ke menang ke tu belah kaki. Itu saya alih bahasa kan, biar tuan-tuan faham. Nampak? Maknanya kalau nak pakai baju perang, nak suruh buka balik, no, sorry, jom kita pergi perang. Itu dia sahabat Nabi kan, ya. Itu Nabi SAW ajar sahabat supaya tuan-tuan bacalah sirah Nabi, bacalah hayatus sahabat, kita akan dapat feel dia, dapat dia punya apa nama, kata apa, perasaan kita. Masya Allah hebatnya para sahabat, ya. Macam mana Nabi didik mereka daripada bangsa yang suka bergaduh, suka perang tak tu pasal, jadi bangsa yang mulia, ya, golongan manusia yang mulia di dunia dan akhirat. Kita tengok mereka, ya. Pula tadi. Tadi saya cuba tadi. Ayat tadi. Okey, dia kata Allahumma inni لا يرن الله ما أصنع فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 89 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه فقد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. سبحان الله. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخره. Maksudnya bapa saudara saya, ya, Anas bin Malik kata bapa saudara saya nama Anas juga, tapi Anas bin Nadhr, ya, tidak turut serta dalam perang Badar kerana uzur. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya tidak turut serta dalam peperangan terawal yang Tuhan memerangi kaum musyrikin. Tetapi jika Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk memerangi kaum musyrikin, nescaya tentu Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan di medan perangan. Dia dah semangat. Ketika peperangan Uhud di mana kaum muslimin telah dikalahkan, beliau Anas bin An-Nadhr berkata, ya Allah, sesungguhnya aku memohon keuzuran kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri daripada tindakan yang dilakukan oleh mereka itu, ini kaum musyrikin. Kemudian dia maju ke hadapan untuk menyerang pasukan musyrikin. Lalu dia bertemu Sa'ad bin Mu'adz dan berkata, wahai Sa'ad, saya menginginkan syurga, dan demi Tuhan An-Nadhr, demi Tuhanku, kata dia, sesungguhnya saya telah mencium bau wangian syurga di sebalik bukit Uhud ini. Ini cerita, mengetahui kena cerita ni. Kalau pergi Uhud kena cerita benda. Ini cerita kurma tu murah, tu kata aku, ini kurma belakang. Itu saya pergi last, saya betul-betul geram dulu. Saya dah prepare dah nak cerita benda-benda dekat Uhud ni. Kita mengetahui kan, tiba-tiba traveler tu bagi kat orang lain suruh cerita. Aduh, bengang mulut saya. Hampir tu disuruh belah Indon cerita. Tak nak cakap Indon, tak faham. Aduh, peras tu saya. Nak tak macam mana traveler suruh? Dia diam je lah. Dia duduk dengar, dia boring kan. Krik-krik je saya. Krik-krik. Ya. Selesai peperangan, Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, saya tidak sanggup melakukan sebagaimana yang telah beliau Anas bin Nadhr lakukan. Ya, kata Sa'ad bin Mu'adz. Anas berkata,
kami mendapati pada tubuhnya, ni bila jumpa bila dia mati syahid, jumpa jenazah dia. Kami mendapati pada tubuhnya Anas bin Anas terdapat 80 kesan luka akibat tusukan pedang. Tuan, kita kena pisau dapur sikit pun tak sakit dah, kan? Kena pisau sebelih korban pun dah rumah ai sakit dalam pula, kan? Sendiri, itu sendiri punya. Ada orang lain tikam, kita tikam sendiri tak pandai. Atau tusukan tombak atau tusukan anak panah, 80 tuan. Kami mendapati beliau telah terbunuh syahid dan keadaan mayat beliau telah mirip keadaan mayat orang musyrikin. Mana terlalu banyak, kan? Oleh itu tidak ada seorang pun yang mengenali jasadnya, banyak sangat, kecuali seorang perempuannya, Rubaiyah binti An-Nadhr, melalui jari jemarinya. Jam ikut jari, oh ni tangan abang aku. Nak kata Masya Allah, ya, maknanya tercedera parah semua lah, ya, tercedera parah semua. Anas berkata lagi, kami berpendapat atau kami menyangka bahawa ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 23, turun ke atasnya dan orang-orang yang seumpamanya. Ya, faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir. Ya, siapa yang meninggal, adik meninggal. Siapa yang menanti giliran untuk mati syahid, menanti giliran. Ini para sahabat. Di antara orang-orang mukmin itu ada yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah hingga akhir hayat. Sebab dia dah semangat dia, kan? Ya. Betul, kadang-kadang saya terfikir juga, kalaulah kita hidup zaman Nabi, macam mana agak dengan perangai kita hari ini, dengan pakej perangai kita hari ini, agak-agak minta maaf lah, bimbang-bimbang kita masuk dalam golongan munafik. Bimbang-bimbang. Tapi wallahualam, mungkin sebab itu punya keadaan berbeza, kan? Keadaan berbeza. Jadi maknanya ya, kalaulah Nabi depan mata tu lain sikit, kan? Ya. Wallahualam, tidak tahu, kan? Imam Bukhari mengatakan daripada Khalid bin Walid, ini dia radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad inqata'at fi yadi yawma mu'tata 9 asyaf, fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyah. Subhanallah. Dia kata dia, sesungguhnya sebanyak 9 pedang telah patah di tangan saya pada hari berlakunya peperangan Mu'tah. Tengok, hari berlalu ni memang Masya Allah, bukan jalan-jalan orang lah, ya. Apa yang masih tinggal di tangan saya hanyalah sebuah perisai buatan Yaman. Maknanya pecah perisai. Bila tetap, kan? Tetap tahan dengan perisai, patah 7, kan? 9 pedang patah tangan dia. Maknanya memang orang kata bukan lari lah, bukan U-turn lah, bukan gaya U-turn, bukan. Ini terus. Orang kata dugri tu dugri, agak tu. Tak ada main apa lari-lari, tak ada. Bergadap betul ni. Ini baru pahlawan. Subhanallah. Ya, itu hebat. Banyak lagi lah kita baca dah kemudian insya-Allah. Ya, tentang situasi para sahabat yang berada dalam keadaan berperang fi sabilillah. Insya-Allah. Mungkin ada persoalan? Kalau nak tanya tak apa, bagus. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا وعظم به وجوهنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا